sejahtera. Nama saya Nida Nurlin binti Junaidi, nombor pelajar 2022942901. Merujuk kepada isu, layakkah 18 tahun mengundi? Di sini saya ingin menerangkan terlebih dahulu kepada saudara dan saudari tentang apa itu amalan mengundi atau dikenali juga sebagai pilihan raya. Negara Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di mana amalan pilihan raya merupakan jaminan kepada kebebasan asasi serta pembahagian kuasa pada peringkat persekutuan dan negeri, di mana ianya telah disebut secara jelas dalam Perlembagaan Persekutuan. Amalan pilihan raya ialah elemen penting untuk membuktikan kewujudan amalan demokrasi dalam kalangan kita. Secara dasarnya, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Pada tarikh 19 Ogos 1959, 2 tahun selepas kemerdekaan, negara Malaysia telah melaksanakan pilihan raya umum untuk kali pertama. Sehingga ke abad ini, meskipun negara kita telah mencapai kemerdekaan, namun amalan demokrasi masih lagi dilaksanakan di Malaysia. Demokrasi berparlimen dilaksanakan di negara kita dengan cara dan kaedah tersendiri yang mementingkan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat Malaysia, ianya merupakan satu kewajipan untuk memahami demokrasi sebagai salah satu dasar pemerintahan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fazlin binti Muhammad Yusof dan nombor matrik saya 2022783125. Rakan saya telah menceritakan tentang pengenalan pilihan raya. Di sini saya akan menceritakan latar belakang tentang isu undi 18 kepada saudara dan saudari. Mengapakah undi 18 menjadi isu di negara Malaysia? Hal ini kerana masyarakat masih berpendapat bahawa remaja 18 tahun masih lagi tidak matang. Sedangkan jika kita lihat di negara Asia yang lain seperti Myanmar, Filipina dan Vietnam, negara mereka sudah mengimplementasi undi 18 di negara mereka. Di Malaysia, umur minimum untuk mengundi ialah 21 tahun. Namun pada tahun 2018, isu minimum mengundi supaya diturunkan kepada 18 tahun telah diusulkan oleh Menteri Belia dan Sukan yang pada ketika itu ialah YB Syed Saddiq. Pada 16 Julai 2019, Rang Undang-Undang telah dikemaskini bahawa umur minimum mengundi di Malaysia ialah 18 tahun. Hal ini telah mendapat persetujuan majoriti 2/3 dalam kalangan ahli parlimen. Pada 15 Disember 2021, pendaftaran automatik undi 18 telah dikuatkuasakan. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafini binti Azman, nombor pelajar 2022745585. Bagi kesan positif terhadap idea yang pertama adalah meletakkan Malaysia pada tahap sama dengan amalan semua negara demokrasi maju dan negara lain. Jadi, sebagai sebuah negara yang komited dengan idea demokrasi, kita perlu mengangkat demokrasi secara keseluruhan dan bukan memilih-milih. Yang kedua adalah meningkatkan penyertaan demokrasi. Yang ketiga, mampu meremajukan politik negara. Di sini dapat membuktikan bahawa golongan muda di Malaysia sememangnya berkualiti dan mampu untuk membawa perubahan politik yang lebih segar di masa hadapan. Seterusnya, kita ke kesan negatif terhadap isu ini. Yang pertama, mudah dipengaruhi rakan sebaya dari segi undian mereka. Hal ini akan memberi kesan buruk kepada negara jika membuat keputusan yang salah. Akhir sekali adalah memberi harapan palsu kepada golongan muda. Di sini saya maksudkan mereka mungkin mendapat maklumat yang tidak benar mengenai situasi sosial, politik dan ekonomi negara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Afiq Amir bin Ahmad Zayadi. Nombor matrik saya 2022758756. Saya akan membentangkan kritikan terhadap isu ini. Penurunan terhadap umur 18 tahun mengundi mendapat kritikan yang hebat daripada ahli politik dan golongan masyarakat. Antara kritikan yang hebat diperhujahkan antaranya ialah tidak matang. Golongan remaja pada masa kini sering terlibat dengan isu jenayah yang kian meningkat, contohnya seperti mengambil dadah, mencuri dan berlumba secara haram. Oleh itu, segelintir ahli politik dan golongan masyarakat berpendapat bahawa sekiranya had umur layak mengundi diturunkan kepada 18 tahun ke atas, ini akan sedikit mengancam ketenteraman politik di negara kita. Kritikan kedua adalah kurang pendedahan. Golongan remaja kurang berpengetahuan dan tidak berminat di dalam isu politik kerana kurangnya pendedahan di peringkat sekolah dan di peringkat ibu bapa. Di peringkat sekolah, pelajar dididik dan difokuskan tentang ilmu akademik sahaja. Mereka dilarang untuk membahaskan isu politik kerana dianggap sebagai satu kesalahan dan perbuatan yang tidak harus pelajar bincangkan.
Kritikan ketiga adalah mudah dipengaruhi. Golongan remaja yang kurang bimbingan terhadap isu politik mudah terpengaruh untuk menyertai atau melakukan isu yang sering hangat di media masa. Contohnya seperti menyertai kempen bersih yang diadakan untuk membangkang atau menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap politik di negara. Perkara ini akan mencemarkan imej negara serta merosakkan pemikiran golongan muda dalam melakukan sesuatu perkara. Nama saya ialah Alif Najmi bin Abdul Aziz, bernomor pelajar 2022-971-983. Terdapat banyak kajian yang dijalankan berkenaan keterlibatan belia dalam politik selepas isu menurunkan umur undi daripada 20 tahun kepada 18 tahun. Ada pengkaji yang berhujah tentang tahap penglibatan belia yang tidak konsisten. Ada juga melihat penglibatan belia mempunyai kaitan dengan patriotisme, tapi ianya lebih kepada pandangan ataupun perspektif. Terdapat dua pandangan mengenai keterlibatan belia dalam politik. Yang pertama ialah pandangan apati belia, iaitu belia secara sengaja tidak mahu melibatkan diri dalam aktiviti politik, termasuklah kehidupan sivik, pengundian dan keahlian organisasi. Satu pandangan lagi ialah anti-apati, iaitu pandangan bahawa belia bukan tidak terlibat, tetapi penglibatan mereka telah berubah ke bentuk bukan konvensional. Apakah itu politik konvensional dan juga bukan konvensional? Politik konvensional boleh ditarifkan sebagai seorang aktiviti yang berbentuk norma dalam politik termasuklah berkempen, menyertai parti politik dan bertindak sebagai pengundi. Manakala politik bukan konvensional termasuklah protes, demonstrasi, kempen secara maya dan revolusi yang menjurus kepada menggugat status quo pemerintah maupun revolusi keganasan ke atas nama politik. Assalamualaikum, nama saya Adina Fazana binti Muhammad Sabri, bukat pelajar 2022-782579. Sebagai kesimpulannya, pelaksanaan penurunan had umur mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun ini boleh mengubah persepsi masyarakat sekiranya pelaksanaan ini berjaya memberi impak positif kepada negara kita. Ini saya ingin mengambil Syed Saddiq sebagai contoh. Beliau telah berjaya melaksanakan beberapa misi bantuan seperti memberi bantuan laptop kepada pelajar yang memerlukan di daerah Muar. Kerajaan harus menyelidik dan membangunkan model yang sesuai untuk memastikan keuntungan daripada apa yang dilakukan. Hari ini mereka bukan lagi golongan yang hanya perlu mendengar dan mengikut telunjuk generasi tua, tetapi turut berhak membuat keputusan dan mencorakkan masa depan negara. Mengundi ialah pilihan peribadi, namun hak untuk mengundi haruslah diberikan kepada semua rakyat muda di Malaysia. Warga negara yang layak mengundi perlu menunaikan hak dan tanggungjawab melalui pilihan raya untuk memilih pemimpin yang berwibawa bagi mencorakkan pemerintahan demi kemakmuran negara. Tiada undian yang salah, namun begitu diharapkan generasi muda kini dapat menggunakan hak yang mereka miliki dengan bijak, efektif dan matang.